Marilah kita renung perjalanan hidup kita. Kita banyak pandang orang sampai terlupa nak mandang diri kita sendiri. Di saat kita pandang orang, kita nampak banyak kelemahan. Tapi kita lupa nak mencongak, nak merenung, nak bermikir, nak menghisap kekurangan diri kita. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Kita patut rasa malu dengan Allah. Sahabat, Sayyidina Osman ni dan sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Tapi ada satu sifat Sayyidina Osman kan, yang mana kalau dia kalau dengar atau dia ternampak kubur, dia akan menangis sepuas-puasnya. Pernah diceritakan oleh hamba Sayyidina Osman yang orang sangat dekat dengan dia kan, bernama Hani. Hamba Sayyidina Osman ni nama Hani, lelaki Hani yang hemat sebagai kadam. Kata Hani, Sayyidina Osman ni satu sifat yang dia ada yang memuliakan dia adalah dia kalau nampak kubur, dengar cerita kubur, terpandang kubur, berada di atas kubur, di tepi kubur, di kawasan perkuburan, dia akan menangis teresak-esak, menangis sungguh-sungguh sampai basah kuyup janggut dia. Subhanallah. Kan? Maka orang tanya, ya Sayyidina Osman, kenapa kamu begini? Kenapa kamu dengar cerita kubur, kamu nampak kubur, kamu berada di kubur, kamu menangis teresak-esak, kamu menangis sangat-sangat dahsyat? Dia kata dia pernah dengar kata Nabi SAW. Dia pernah dengar kata Nabi. Apa kata Nabi? Kubur adalah rumah pertama alam akhirat. Kubur adalah rumah pertama alam akhirat. Bagaimana kalau kita tak lepas rumah ni? Kubur adalah rumah pertama sebelum kita berada di rumah-rumah lain. Ini rumah yang pertama kita. Bagaimana kalau di rumah ini kita gagal? Kata Nabi SAW, bagi mereka yang gagal di alam barzah, maka akan gagal di dalam perjalanan seterusnya. Kata Nabi SAW, mereka yang lepas di alam barzah, maka mereka dapat berita gembira untuk akhirat. Sahabat, kita semua nak rumah pertama ini, rumah yang membebaskan kita dan membawa berita gembira untuk berada di akhirat nanti dan ditempatkan syurga Allah. Tapi kamu tahu tak, yang dimaksudkan Nabi bebas daripada alam barzah ni, maknanya dia tak terkena himpitan kubur. Dia terkecuali daripada himpitan kubur yang semua orang akan kena. Dia terkecuali daripada himpitan kubur. Dia tidak akan soal jawab munkar nakir tidak wujud. Dia dilepaskan kerana amalan dia. Dia dipertahankan oleh Al-Quran. Dia didatangi oleh surah Al-Mulk yang menjadi kawan rapat akrab, teman mesra, teman sejati sejak dia daripada dunia. Berbelas-belas tahun dia didampingi surah Al-Mulk dan ayat-ayat Allah. Kita bagaimana? Kita kata, ya Allah, lepaskan aku azab kubur. Nak lepas daripada azab kubur, bagaimana kalau dalam hidup kita sentiasa mengumpat orang, mengutuk orang, menghina orang? Nak lepas impitan kubur, bagaimana sahabat kalau mata kita sentiasa berzina, mulut kita sentiasa menyakiti hati orang? Subhanallah. Dan kita kurang masa atau langsung tak menangis. Tok Sah cerita tahun lepas, cerita bulan ni. Tok Sah cerita yang bulan-bulan lepas, cerita bulan ni, bulan 7 ni. Daripada 1 bulan 7 sehingga 25 bulan 7. Ini berapa bulan? 25. Sampai 25, 24 bulan. 25 bulan 7 ni. 25 hari Allah kirimkan sepanjang bulan Julai ni. Berapa hari kita menangis kerana Allah? Berapa hari kita menangis untuk akhirat kita? Fikirkan sahabat. Ya Allah, lepaskan aku daripada azab kubur. Nak minta lepas azab kubur. Tetapi setiap hari kita kirimkan berita buruk. Menyibukkan malaikat mencatat keburukan kita. Kita mencaci orang, menyindir orang, membahasakan orang, menzalimi orang, fitnah orang, dambu domba orang. Subhanallah. Tidak takutkah kita pada azab Allah?